نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك نحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ولوالدينا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. مسلمين muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dirafahkan setinggi-tinggi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melampaui rahmat, yang melampaui rahmatnya, taufik serta hidayahnya dan inayahnya. InsyaAllah kita berada di dalam majlis zikrullah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapat rahmat daripada Allah, syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan layak kita untuk surga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita akan sambung lagi kita punya ngomong-ngomong pada malam ini. Ngomong-ngomong berkaitan dengan akidah, asas-asas fardu ain di dalam perkara akidah. Kita telah pun sampai kepada rukun iman yang ketiga kalau tak silap. Yang ketiga ke yang betul lah. Sebelum daripada itu maka kita akan apa sedikit mengambil biodata. Biodata ke biodata? Biodata. Biodata itu apa? Biodata itu iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan menampilkan sesuatu pangkat. Sesuatu pangkat. Contohnya kalau ada kita panggil penceramah daripada Kuala Lumpur, contoh. Zaman biyen memang mudah mendapat penceramah yang daripada luar negeri, dari selain daripada Johor. Tetapi setakat ini maka macamnya ada sekatan-sekatan yang dilaksanakan pihak kuasa agama negeri Johor, bahawa sesungguhnya itu adalah menjaga
kebaikan negeri kita, negeri Johor. Itu nama biodata. Kan diberitahu bahawa simpulan penceramah yang kita undang pada malam ini ialah simpulan bin Fulan, lulusan University Amerika contoh. Itulah diteruskan di biodatanya, tugas-tugasnya semua. Tetapi kita mungkin tak sadar ada biodata yang kita ucapkan sehari-harian. Nah, kalau kita tanya mungkin ada berapa suku kata, ada berapa kepujian-pujian yang ada di dalam biodata mengenai dengan biodata sebagian daripada biodata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalimat apa, di dalam zikir apa yang ada sebutan biodata itu, iaitu di dalam sebutan terlepas daripada kita membaca tasbih, membaca istighfar selepas solat. Apa dia punya bacaannya selepas kita membaca istighfar selepas solat tu? Istighfar astaghfirullahalazim dibaca 3 kali contoh, kan, yang selalu kita bacalah. Lepas tu dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada berapa suku kata yang kita dapat baca sampai habis, daripada la ilaha illallah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walambu ya Ustaz, enggak pernah ngitung. Enggak pernah ngitung. Enggak pernah ngitung. Sebenarnya ada 8 suku kata. 8 suku kata. Yang pertama iaitu kalimah la ilaha illallah. Yang kedua iaitu kalimah wahdahu. Wahdah. Yang ketiga la syarikalah. Kemudian lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Agak-agak opo yo kleru, opo yo orang benar. Macamnya benar lah ya. Ada 8 suku kata, iaitu sebagian daripada biodata yang kita baca setiap waktu maghrib 10 kali, setiap waktu subuh 10 kali, dan waktu yang lain-lain maka kita baca 3 kali. Itulah lebih kurangnya bang ya, yang saya faham, yang dibawa oleh imam-imam kita lah, di mana-mana saja saya berada di belakangnya. Dan begitu juga semasa saya berada di depan. Ya Allah, apa sebenarnya kata-kata yang kita baca daripada perkara-perkara tersebut? Cuba kita ambil yang nombor 1. Yang nombor 1 adalah kalimah tauhid. Kalimah tauhid. Kalimah tauhid al-uluhiyah. Kalau dimasukkan tauhid iaitu al-uluhiyah. Maknanya daripada perkataan la ilaha illallah. Tuhan tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Padahal kita tadi dah buat demo pula. Apa tadi? Kita dah buat dah. Tetapi kita masih lagi menyebut perkataan itu. Kita dah sembahyang dah. Ya, dengan keyakinan kita kepada Allah tadi dengan kalimah la ilaha illallah, yang kita akan dapat yakin bahawa itu adalah tauhid al-uluhiyah. Cuba kita maknakan dengan la ilaha illallah tadi, tiada Tuhan yang disembah
kecuali Allah. Ustaz, Tuhan itu apa? Masih ditanya lagi. Yang ada dia cakap Tuhan tu Allah lah. Dia kata pening kepalanya. Tuhan itu iaitu sembahan. Nah, maknanya bila mana disembah itulah Tuhan. Kalau nak cakap marah nanti dia. Contoh India, tak? Maka kalau nak sembahyang dia macam-macam, carilah dia punya Tuhan, dia punya sembahan. Dia tu ada yang gajah lah, ada yang macam-macam. Ya, ada berapa patung yang patut disembah oleh mereka. Ya, 360 patung berhala. Ya, selagi mana tak cukup untuk dijadikan kuil dia, tak cukup 360, maka enggak akan dia resmikan. Saya lihat dekat Renggam di sana, Renggam. Yang hari-hari saya lalu, kadang-kadang lupa nak toleh dan tak toleh pun. Sebab jalan di situ agak dangerous sikit. Maka di sana sampai sekarang tak rasmi nampaknya, masih lagi di dalam kurungan. Kenapa? Rupanya belum cukup dia punya berhala dia. Sedangkan dia nak cukupan itu, kenapa kok sampai 360? Kerana dia berpegang kepada kita punya kuil, bukan kuil, masjid pula, apa tu tempat sembayangan Namrud, Namrud, sembayang Namrud itu maknanya ada 360 berhala yang dibuat oleh bapa Nabi Ibrahim, tukang buat berhala, anaknya seorang Nabi. Maka dipereteli kepalanya sampai habis 360, tinggalkan satu yang sangat gede, dikalungkan kapak dekat leher dia. Namrud balik, ini kok pretel semua ni, kenapa ni? Ini mesti kerja Nabi Ibrahim, kerja Ibrahim. Wah, ya, sebab itulah maka India yang paling begitu akrab dengan berhala-berhala itu. Kalau kita pergi ke Batu Kip dekat Kuala Lumpur, itu zaman saya pemandu pelancong. Zaman saya, Pak, jangan main-main Pak, saya ni elak-elaknya orang pemandu pelancong. Setiap minggu, hari Jumaat dulu, cuti sekolahnya hari Jumaat. Jadi saya bawa kapal terbang, apa kapal terbang pula. Aduh, Masya Allah, enggak pernah lepas. Jumaat satu. Kalau tak pergi ke Kuala Lumpur, zaman itu macam jakun lah kita, Kita kalau makannya dekat Muar, sarapannya nanti beraknya kat Kuala Lumpur, contohnya katanya. Aduh ya Allah, macam jakun kita, macam didengar apa ni, kilang Ajinomoto contohnya. Kalau tak masuk pergi ke Lumpur kilang Ajinomoto tak sah, senarai kilang, lapangan terbang Subang. Enggak boleh lepas. Selagi tak ada kapal terbang turun atau naik, maka tak pernah ditinggal. Kena tunggu naik atau turun nampak baru boleh keluar. Jakun. Yelah, motor lalu dicium jalannya, kan jakun sangat namanya. Yang ngomong itulah yang buat. Aduh, la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah tadi bang. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi bila mana apa yang disembah itu Tuhan dia lah. Kalau tokung, Tuhan dia itulah tokung namanya. Ya. Jadi kalau kita kata Tuhan, maka adalah sembahan. Dan sembahan yang sebenar-benar adalah
Allah. Itu la ilaha illallah. Maka bila mana kita baca, orang alim baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatul haqq. Dekat mana dia baca selalu tu? Dekat tahlil pak ya. Dekat tahlil. Kalimatul haqq. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin al-fariqin al-mustabshirina bi rahmatillahi wa karamih. Ini orang anu. Tetapi ini pak juga dibaca di dalam mana pak? Di dalam talqin mayat. Ya pak ya. Ibadah talqin la ilaha illallah. Dia kata sabbatakallahu bil qawlis sabit, sabbatakallahu bil qawlis sabit, sabbatakallahu bil qawlis sabit. Itu imam yang bacalah, atau yang baca talqin selalu imam. Baca macam itu imam ya. Yusabbitul ladzina amanu, kata bil qaulis sabit fid dunya wal akhirah. Dia punya keterangannya. Maka dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah kalimatul haqq. Itu kan qol-qolah kubra bang ya. Maknanya haqq. Berhenti dulu baru lepas. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Macam tu. Kalau watabo aja wes orang benar. Main watabo. Watab. Itu qol-qolah kubra. Maka kata dia kalimah yang sempurna, kalimatul haq itu kalimah yang sebenar-benarnya hak. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itulah kamu dihidupkan, dengan kalimah itu juga kamu dimatikan, dan dengan dua kalimah yang tersebut itu juga kamu akan dibangkitkan semula setelah kamu mati. Dekat mana pak? Dekat alam barzah. Ya, manakala kiamat ditiupkan sangkakala yang pertama mati, dihidupkan yang kedua, maka sangkakala yang kedua hidup. Ya, ada hidupnya di padang mahsyar. Ya, laha ya, ataupun laha di situ, dan dengannya dua juga kamu akan dibangkitkan. Kalimatul haqq nahya walamut wa biha nub'atsu, dan dengan kalimat keduanya itu kamu akan dibangkitkan semula. Maka itulah yang dipesankan, kita kena ingat tidak ada kalimah yang lain ya. Maka dia kata nahya wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin, dan insyaallah kamu adalah di dalam gulungan orang, termasuklah kamu di dalam gulungan orang-orang yang amin, selamat. Aminin maknanya kamu beriman. Orang yang beriman saja pak yang layak, yang sebut. Sebab itu Allah, nabinya pesan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kita kena ingat itu. Sebab itu kita kena baca banyak-banyak. Kenapa? Sebab itu adalah pembuka pintu syurga. Kok enggak bawa itu, enggak mungkin akan kita boleh buka pintu syurga. Sebab itu selepas daripada sembahyang kita pun 10 kali, 3 kali memang oral liren. Apalagi disambung dengan yang lain-lain pak ya. Sebab itu la ilaha illallah adalah kalimatul haqq. Yaitu di dalam
kalimah. Tadi itu yang nombor 1. Ya. Jadi yang nombor 1 tadi la ilaha illallah. Yang nombor 2 tadi apa? Wahdahu. Maknanya Allah yang Maha Esa. Enggak ada 1 2, enggak ada 2 3, enggak ada ya. Wahdah maknanya Allah yang Maha Esa. Adalah wahid, qul huwallahu ahad, wahdah 1, maknanya wahid. La syarikalah maknanya iaitu tiada sekutu baginya. Sekutu kui apa ustaz? Undang tanya, undang takon. Sekutu itu apa ustaz? Sekutu maknanya yang menyamai. Tak ada satu pun yang menyamai Allah. Gitu. Apa-apanya lah. Jangan dipikirkan. Sebab itu kita kata takwil. Wa'alimna takwil. Berilah ilmu aku di dalam takwil. Takwil ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan kesempurnaan Allah, yang sekali-kali tidak la syarikalah tadi, tidak diserupai dengan sesuatu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis laisa kamislihi syai'. Itu dia punya keimanan kita, dalil naklinya. Allahu akbar, la syarikalah. Kemudian apa? Lahul mulku. Yang keempat dia. Lahul mulku. Baginya lah segala kekuasaan. Nah, mulku itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kasarnya iaitu raja. Raja segala raja. Jadi raja adalah mutlak dengan kekuasaannya. Bagi Allah adalah lahul mulku. Walahul hamdu, dan baginya adalah segala kepujian. Segala kepujian. Hamdu, kepujian. Jadi segala kepujian yang ada maka adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita puji seseorang itu bijak pandai, maka bijak pandai itu adalah kepunyaan Allah yang dikurniakan kepada seseorang, kepada hamba-hambanya. Jadi kalau kita kena puji, maka janganlah apa bang? Janganlah melayang. Gitu. Ya, kalau kita dikeji, maka janganlah down pula. Allahu akbar. Jadi itu semuanya, puji-puji itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi di situ walaul hamdu yuhyi. Yuhyi maknanya Allah yang menghidupkan. Tadi itu kan dalam talqin tadi itu kan, dengan itulah kamu dihidupkan dan dengan itu jugalah kamu dimatikan, dan dengan keduanya itu maka kamu akan dibangkitkan semula daripada kuburnya. Ya Pak ya. Lahul mulku walahul hamdu. Yuhyi, kemudian yang menghidupkan, wa yumit, yang mematikan. Dia segala kematian urusan Allah. Semuanya ada malaikat yang jaga nyawa. Kita dah baca malaikat Israel. Nanti cerita satu lagi malaikat Israel. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang nombor 8. Dan dialah yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi kita baca tadi tu, kalau kita baca dengan ready, dengan slow, dengan khusyuk, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, insyaallah maka kita fahamlah apa yang kita baca tadi adalah kita segala pemujaan kita kepada Allah akur dengan apa yang
dilakukan oleh Allah kepada kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey. Selanjutnya kita masuk kepada kita punya sambungan. Sambungan apa, Pak? Sambungan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sikit aja. Bismillah itu juga adalah tauhid al-uluhiyah, dengan nama Allah. Allah daripada la ilaha illallah, maka ditulis itu Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah tauhid asma'u wa sifat. Karena Ar-Rahman itu nama Allah dan juga adalah sifat Allah. Ar-Rahim pun macam tu. Jadi segala nama Allah adalah sifat-sifat Allah yang sempurna. Baik. Okey. Yang ketiga iaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi adalah daripada perkataan Rabb, maknanya Allah yang Maha Pencipta. Allah yang Maha Pencipta. Sebab itu banyak di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana, wahai Tuhan kami. Maksudnya bukan wahai sembahan kami, sebab sembahan kita itu Allah. Jadi maka Rabbana itu maka disebut maknanya Allah, wahai Tuhan kami. Betul. Itu adalah tauhid ar-rububiyah. Gitu ya. Jadi di dalam kita punya Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dah sempurna di situ, yaitu al-uluhiyah, asma'u wa sifat, dan ar-rububiyah. Ar-rububiyah maknanya di situ Tuhan Maha Pencipta, dan Tuhan Allah yang maha mengatur. Apa mengatur? Mengatur. Ya Allah, ya Rabbi, ya Maulana Zakir. Selain daripada Allah mencipta makhluknya, maka Allah akan mentadbir. Mentadbir. Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Orang lupa kalau tak diingatkan, memang terus pening nak pening, Pak. Selain daripada Allah mencipta, maka Allah mentadbir. Mentadbir itu apa? Yaitu memberi segala keperluan ciptaannya tadi tu. Kalau manusia itu diberikan segala apa kemahuannya, panganannya, ngisingnya, semua. Istrinya, umurnya, sejak bila, Pak? Sejak daripada di dalam perut, yang sampai kepada dia dimatikan dan dihidupkan semula, maka ada 7 dimensi. Daripada mula cantumnya, benih laki-laki dan benih perempuan, sampailah dilahirkan sampai mati. Maka kita boleh baca di surah apa, Pak? Ar-Rahman bukan. Bukan. Di surah Al-Mu'minun, daripada ayat 11 sampailah ayat 20 kalau tak silaplah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Itulah terus sampai mengisahkan kita punya kejadian. Sampailah kita dilahirkan dan sampailah kita dimatikan. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqum. Itu Allah bagi tahu tu. Walaqad khalaqna nakum sab'a tara'iqum.
Tapi Allah kata lagi, fa inna Allah ghafilin apa? Maka semuanya tidak akan pernah kulupakan. Maknanya segala keperluan manusia itu maka Allah bagi dengan sempurnanya mengikut dan rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Semasa kita ditiupkan roh kita ke dalam jasad, maka Allah telah tetapkan umur kita, rezeki kita, jodoh kita, kabeh ditentukan. Terpulanglah kepada kita nanti, kepada permohonan yang kita pohon kepada Allah, maka Allah akan tunaikan. Contohnya kita hari-hari baca Allahumma tawil a'marona, Allahumma tawil a'marona. Ya kita dinon jaluk panjang umur, murah rezeki, kabeh dikei oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu akan mengubah daripada takdirnya kepada kadar-kadar yang telah diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selain daripada Allah mencipta sebesar-besar kejadian sampailah ke sekecil-kecil kejadian, maka dia akan apa tadi nama? Akan mengurnikan segala keperluannya. Jadi kita yakinlah bahawa apa yang ada pada kita hari ini, apa yang kita telah lalui semua adalah izin Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah segala apa yang kita lakukan kebaikannya maka adalah tercatat di dalam amal apa Pak? Surat amal kita yang ditulis oleh siapa Pak? Nanti belum cerita lagi, malaikat belum sampai. Baik. Okey, insyaallah malaikat Raqib dan Atid Ustaz, wong nang dunia ke sak de belian ratusan juta ke bilion juta ke, macam mana malaikat Raqib dan Atid itu kok wong loro tok aja. Di mana macam mana nak nulis Ustaz? Woi, jangan pening-pening Pak, kita jangan fikir sangatlah benda tu. Kerana itu adalah urusan Allah. Sebab itu kita kena fikir, ini urusan Allah. Maka piyolah nulis, orang payah Pak. Sebab di dalam dunia ini tekan satu perkara, satu huruf aja, teng aja, misalnya aja. Maknanya di dalam dunia ini nama yang huruf E itu terus keluar. Berapa juta manusia yang bermula dengan E. Itu hanya ciptaan manusia Pak. Tetapi itu adalah pemberian Allah. Ya Pak ya. Kita punya message je lah. Setan gepeng kita yang kita kocek hari-hari. Jadi kawan setia kita Pak. Pak ya, kalau kita tekan satu aja, semua keluar. Betul ya Pak ya? Betul, alhamdulillah. Jadi kita jangan pelik mengenai dengan urusan malaikat Raqib dan Atid. Jangan ada ketinggalan. Satu perkara kebaikan tak pernah akan tinggal, satu kejahatan pun tak akan pernah tinggal. Tetapi kejahatan ini bila mana kita mohon taubat kepada Allah, sekadar astaghfirullah, maka cairlah segala dosa-dosa kita. Baik. Apa yo Ustaz? Jangan begitu Pak. Apa yo tak payah pakai. Kerana itu urusan Allah. Sebab Allah kata, wa in taba wa aslaha fa innallaha huwal ghafurur rahim. Baik. Maka apabila kamu bertaubat, fa in taba, maka kamu bertaubat, wa aslaha, dan kamu terus melakukan perkara-perkara kebaikan, fa innallaha huwal ghafurur rahim. Maknanya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang Pak. Apa yo redha Allah masukkan kita ke dalam neraka. Ya, sedangkan kita hari-hari subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Waktu jengking, selain daripada jengking sing sunat, macam-macam ni. Apa Pak?
Bapak, saya cakap jengking, Bapak faham Pak ya? Oh, ada orang tanya, Ustaz, jengking itu apa kalau jengking Ustaz? Oh, payah. Maknanya kita sujud kepada Allah tadi, orang Jawa cakap jengking Pak. Astagfirullahaladzim Pak. Saya pernah tak bercakap seorang hamba Allah yang diupah oleh orang nakal, yaitu dia menjadi pembunuh upahan Pak. Pernah cerita belum? Pernah dengar kan? Tapi Bapak pernah ya? Itulah yang kata kita, wa man taba wa aslaha fa innallaha wal ghafurur rahim. Wa imma dosa kita sebanyak buih di lautan, sebanyak gunung di daratan, macam itu punya dosa Pak. Jangan mengadu kepada Allah, oh ya Allah dosa aku banyak ya Allah macam mana. Oh jangan, tak payah dipikirkan dosa itu Pak, kerana Allah dah janji macam itu. Cuma kita perlu taubat aja. Taubat itu bukan payah-payah, dengan astaghfirullah aja dah cukup Pak nama taubat ya. Maka akan diampunkan dosanya, dan kita terus buat baiklah, jangan lagi nak buat jahat lagi ya Pak ya. Apa yang berlaku dengan pembunuh upahan yang membunuh 100 orang tapi tak sampai 100 Pak, cuma sekadar 99, tapi yang 100 tadi jawapannya, maka telah dipahami dan ketentuan jawapan itu telah membetuli apa yang dikehendaki oleh pembunuh tu Pak. Yang dibunuh bukan orang sembarangan Pak. Maka toke tukang bunuh yang menyuruh bunuh tadi, kamu mesti bunuh kiai-kiai yang kamu kenal. Subhanallah Pak. Nasib betul lah kiai itu dibunuh. Yang 99, wahai Pak Kiai, dia tahu ini Pak Kiai. Pak Kiai Kampung Melayu contoh. Hei Pak Kiai Kampung Melayu, kamu adalah orang yang saya datangi kepada kamu kali yang ke-99. Aku nak tanya sikit kepada kamu. Ya, kalau kamu jawab tak betul apa yang aku hendak, maka kamu juga akan kubunuh. Subhanallah Pak. Dia kata, wahai Pak Kiai, aku telah bunuh 98 orang. Dah saya bunuh dah. Semua aku tanya, jawapan aku tak setuju. Tapi ini yang ke-99, kalau kamu juga jawab tak setuju, aku juga akan bunuh kamu. Waduh. Maka bila ditanya yang ke-99, jawabnya sama juga. Dia, aku dah bunuh ni, dosaku tak tahu berapa banyak dengan kematian yang aku bunuh tadi tu. Dan 99, kalau sekiranya kamu jawab tak betul, aku pancung. Maka dia jawab juga sama dengan Pak Kiai yang lepas. Itu Pak Kiai siapa? Pak Kiai layang-layang. Dia tanya apa? Banyak dosa yang aku bunuh tadi, adakah Allah boleh mengampunkan segala dosa itu? Maka 99 tadi dia cakap, dia kata, oh, kamu zalim. Kamu melakukan sebesar-besar dosa, maka tidak akan Allah ampunkan kamu, neraka lah jawabnya. Oh, dia pun apa lagi, zoom dia pukul dia. Matilah orang yang ke-99 Pak. Maka datanglah kepada orang yang nombor 100. Dijawab macam itu, tanya juga. Maka bila ditanya orang yang ke-100 tadi tu, merene, dorong saya ngapi-api, dia kata kan. Kok bangetan temen tu kue, kok tegelan temen kue. Ini orang Jawa cakap ya. Orang Jawa cakap, oh Wadarus tu orang Jawa rupanya. Aduh, lama tak nampak Wadarus, alhamdulillah. Paringi sik ngomong. Jadi begitu, bila dibuat ngomong-ngomong kata dia, maka pelan-pelan dia cakap. Maka dia cakap pelan-pelan lah. Sebenarnya saya ni adalah pembunuh upahan. Yang disuruh bunuh saya adalah orang yang hebat, banyak duit. Ini duit yang saya kendong ini di dalam kaya punya kuda. Naik kuda pula.
Oh, dia kata kebek kanan kiri kabeh duit yang dibagi oleh orang tadi tu. Bagi maka dia tanya, kok Pak ngapura ya Pak ya, aku ki kok nakal banget, dia katakan aku wis mateni wong. Aja Jawa ora iso kabeh nanti. Saya dah bunuh 99 orang yai ya dah saya bani. Jadi kalau sekiranya saya tak setuju dengan jawapan yang saya tanya kepada ini Pak Imam yang ke 100 ni, maka kamu juga akan kau penggal. Dia cakap nanti dulu jangan. Itulah hukumannya yang dikatakan. Maka dia cakap pelan-pelan, ini dosa yang begini punya banyak saya lakukan, adakah mendapat ampun kepada Allah? Maka Masya Allah, maka dia kata Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Baik, jadi orang alim tadi itu namanya bil hikmah. Ya, maknanya menyelesaikan masalah dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya, maknanya begitu. Jadi jawabannya begitu. Maka saya telah membaca di dalam kitab Al-Quran, Allah kata macam mana banyak sekali fa in taba wa aslaha fa innallaha ghafurur rahim. Kalau sekiranya kamu bertobat dengan apa-apa dosa yang kamu lakukan tadi, maka tobat Allah sentiasa terbuka seluas-luas langit. Maka kamu membuat kebaikan seterusnya, maka Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan insya Allah kamu akan boleh masuk surga dengan rahmatnya. Apa ya tenan ya Pak? Dia kata, ya tenan. Itu cakap Allah, takkan Allah nak ngapusi ya. Innaka la tukhliful mi'ad, bahawa sesungguhnya Allah itu tidak pernah akan melupai janjinya Pak. Jadi dia, kalau begitu Pak, saya redalah menjadi tuan punya Pak Yai punya kuli, dia kata. Oh, dia nak mengabdikan diri Pak kepada Pak Yai tadi. Oh, Pak Yai kata, lu kok macam itu, apa ya tenan? Tenan Pak, aku tenan-tenan lah. Tenan-tenan lah dia nak taubat kan Pak. Jadi bila dah dengar daripada Pak Yai tadi, fa in taba wa aslaha fa innallaha ghafurur rahim, maka okey, kalau begitu Pak Yai kebetulan ada seorang anak perempuan dah Pak. Ini jangan main Pak. Oh, kalau begitu aku nak tengok awak punya kebetulan nak menjadi aku punya murid, maka aku tengok kamu punya usaha untuk memberi pertolongan kepada aku sebagai tuan kamu. Engkau faham? Faham tuan. Pertama sekali kamu menjadi kuli aku selama 4 tahun aja, jangan banyak-banyak lama-lama. Kalau kamu betah, maka aku ada syarat yang kedua. Oh Pak Yai, saya sanggup apa yang anda lihat. Pikul kayu, pikul banyu, insya-Allah selamat. Itulah kerja awak hari-hari. Oh Pak Nah, sebab nak dapatkan taubat tadi tu, maka dia pun kerja-kerja. Maka sebelum cukup 4 tahun dia, satu lagi syarat yang paling-paling saya nak beritahu anda. Persyaratnya apa Pak Yai? Syaratnya kau mesti kahwin dengan anakku. Kahwin. Aduh, bagus juga ni. Ada peluang untuk jadi dapat isteri ya. Tapi kamu dengar baik-baik, anak aku tu siapa? Anak aku adalah orang yang lumpuh, kata dia. Bapak ibu ya, ada cerita gitu kan ya. Anak aku juga dia pekak, anak aku dia buta, anak aku dia bisu. Maka itulah syarat yang kedua. Kalau kamu tak ada, berambuslah kamu. Aku tak terima kau jadi murid. Oh Pak Yai, enggak. Macam mana pun syarat, aku akan patuh. Oh subhanallah Pak ya. Jadi itulah syaratnya. Bila mana dah cukup 4 tahun, 4 tahun tadi baru 2 tahun aja Pak Yai pun, ini orang kerja bagus ni. Amal dia pun bagus, sembahyang Pak Yai pun kaya, pun kalah Pak Yai. Pukul 2 dia dah bangun Pak.
Pak Yai, wah kleset aduh kosek. Nanti dulu. Pak Darus macam itu ya? Oh, samalah dengan yang cakap. Pukul 4:30 jam ring, tak tunggu lagi, nantilah sekejap pukul 5. Pak Darus pura pecus. Aduh, Pak ya, maka dia sekarang aku dah puas hati dengan kerja-kerja kamu, maka sekarang tiba masanya untuk kamu berkahwin dengan anak aku. Si tadi tadi tu tukang pancung tadi tu selama dia duduk kat situ enggak pernah nampak kelibat orang perempuan. Lah kok dia tak pernah tanya pula. Dalam benak dia fikir, betul ke waktu ini ada anak? Enggak pernah nampak, enggak macam anak kita. Wah, tungul. Pak Darus, anak Pak Darus gitu juga ya. Oh, samalah lebih kurang dengan anak aku. Aduh. Suara irati isin tunggal. Iki suara pernah weruh. Sebab apa Pak? Sebab segala urusan mandinya, sebab apa semua diantar di dalam bilik dia. Ya Pak ya, jadi yang punya nampak adalah bapaknya. Bila dipanggil saksi pun pelik juga. Pak tua ni rupanya ada anak perempuan. Bila masa dia dapat ini orang pembunuh upahan. Pak tua cakap, ini handsome juga budak ni kan. Tapi Nabi kata kalau sekiranya kamu ada orang yang meminang anak kamu yang telah cukup umurnya, maka dia sembahyang aja cukup Pak. Sembahyang aja cukup. Gitu. Enggak payah cerita yang lain. Makna kau punya mes mana kalau baca tahu ya tanya. Bahaya. Ni sembahyang cukup. Kerana sembahyang itu akan mendatangkan rezeki dan menikah itu juga adalah mendatangkan rezeki. Jadi dia pun nikahkan. Dah nikah maka dia tanya, dia tunjuk bilik dia. Inilah bilik anak perempuan saya, tak ada bilik yang lain. Malam pertama Pak, dia pun aku enggak pernah weruh anak wedok kok ana bilik. Dia pun macam orang biasa Pak, sebab dia dah belajar daripada bapak dia nak masuk bilik kena salam. Salamnya assalamualaikum ya babar rahmah gitu. Pak, macamnya saya kok tak pernah salam tau Pak. Piye Pak ya? Itu saya cuma cerita je Pak. Jadi saya pun kadang lupa, kadang ingat. Kadang time marah lagi tak salam. Pak, suruh berhenti Pak. Agak-agak nak sambung lagi Pak. Habiskan Pak ya? Habiskan. Habiskan 1 jam lagi boleh? InsyaAllah. Allah astagfirullah. Pak Darus saya tanya boleh? Lah kok nganggur juga? Payah ini. Pak ya, bila mana dia sampai dekat pintu tadi, dia pun salam. Assalam. Dia salam tu main buat-buat itu Pak. Dia teringat, tahu dia istrinya peka, bisu macam mana nak jawab, nak dengar. Assalamualaikum ya babar rahmah. Kok ditaut dengan suara yang nyaring Pak. Waalaikumsalam. Ya babar rahman. Ya babar rahman. Allah Pak ya. Jadi dia pun lenteng Pak. Dia ngabruk bapak dia Pak. Saya salah bilik dia kata. Salah bilik. Dia kata. Dia kata. Kamu tak tahu ke aku cuma ada satu anak perempuan. Itulah bilik dia. Tapi bapak tadi cakap dia bisu, dia peka, aku salam, kenapa dia jawab? Apa hantu ke kat dalam bilik tu? Peliknya dia Pak. Jadi bapaknya barulah ceritakan ya. Sampai situ boleh ceritanya. Tapi semua bapak dah faham kan? Dah faham. Yang lumpuh tu macam mana, yang peka tu macam mana, bisu tu macam mana. Kerana tak ada siapa Pak kata itu, dia dengan bapak dia je. Jadi tali besen pun tak ada, setan gepeng lagi teruk.
Gak pernah temu. Lumpuh sebab tak pernah berjalan tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Bisu gak pernah cakap satupun perkataan yang dilarang oleh Allah, Pak. Hai sehari-hari zikir. Apa perkara? Pekak tak pernah dengar sesuatu. Radio jauh sekali, Pak. Dengannya azan takbir Allah subhanallah bapak dia, Pak ya. Yang buta mana tak pernah melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Oh begitu kisahnya. Maka dia pun balik semula lah dengan hati yang tenang, Pak. Oh poyo. Sekali lagi dia jawab Assalamualaikum ya babar rahmah. Dijawab maka dibuka pintu. Terperanjat Pak dia. Ini bidadari, Pak. Gitu ya, bidadari. Pak, jangan terperanjatlah. Apa yang ada pada kita itulah bukan bidadari, Pak, tetapi dia ketua bidadari, Pak. Tuh. Ya, Pak. Jangan boleh ini apa ni. Ketua bidadari. Barang siapa seorang perempuan isteri yang mengambilkan suatu hidangan, contohnya cedokkan nasi daripada periuk kepada pinggan dan diserahkan kepada suami yang nak makan tadi, dia adalah bidadari, Pak. Isteri kita macam mana, Pak? Agak-agak. Isteri saya tak pernah pula buat macam itu, Pak. Kalau gitu bukan bidadari. Tapi bidadari besok dekat surga, Pak. Ya Allah. Tapi tak semacam itu. Time makan ya kita makan saing-saing sama-sama kan ya, Pak ya. Masya Allah. Itu bukan sekadar pahala kebaikan, semuanya adalah yang paling dibenci oleh syaitan adalah sesuatu istri yang melayan suaminya dengan betul, suami yang melayan istri dengan rahmah, maka semuanya adalah paling dibenci kerana semuanya adalah pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Pak ya, sampai situ boleh malam ini. Abang Darul. Tak sanggup aku. Sampai sini je lah. Masya Allah, besok sambung lagi akan datang dengan hal-hal yang berkaitan dengan rukun iman, iaitu asas-asas fardu ain di dalam akidah, insya-Allah. Akhir kalam, akhir kata, sama-sama kita baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma rabbuna wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin muslimat mu'minin mu'minat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.